Assalamualaikum dan selamat datang ke Podcast Tinker. Dan kali ini ialah tahun yang baru, minggu kedua tahun baru. Dan sememangnya semua benda baru berkahwin. Asal macam malu-malu kan? Malu tu. Aku malu juga. Aku dah geram. Kehidupan baru. Ha? Kehidupan baru sebagai seorang isteri juga suami ya. Mak kau bila mat tu? Dah kan dah lupa dah. 2012. 20 bulan 12. 2012. Ida Seminggu lepas Ida. 1.12. Okey. Alang-alang dah share tarikh ni. Tarikh tu bermakna ataupun macam hari tu je semua orang cuti. Family cuti. Sebab tarikh aku tu time tu weekend. Weekend Weekend. Memanglah So weekend. memang semua cuti sebab tu aku ambil tarikh tu lah. Kalau Memang tak aku hari Rabu. sepatutnya Rabu yang slot boleh tu lah. nikah. Kenapa tak ke Rabu? Sebab cuti. Sebab Rabu kan orang kerja apa benda semua. So baik ambil weekend. Ambil weekend lah. Family semua ada. Dah 2012 tu cantik lah 2012. 2012 kan? 2012. 2012. Itu memang dah set je macam okey lah kita kahwin 2012 supaya Ais nak ingat. Tak ada. Tak ada senang ingat. Memang nak tarikh tu lah. Oh memang nak tarikh tu lah. Kalau macam Ida kenapa memilih sebab rasanya Ida kahwin masa weekdays kan? Weekdays, hari Selasa. Hari Selasa. Dan hari Selasa pula tu time orang baru habis morning apa Monday Blues. Monday Blues. Morning apa? Lain macam. Habis ke ayat tu? Kenapa Ida baru kenal morning tu apa? Morning apa? baru Ida baru kenal morning tu apa? Allahu Akbar. Kenapa memilih satu hari bulan 12? Atau hari Selasa tu sebab tarikh lah. Sebab bukan. Sebab tarikh satu bukan sebab nombor tarikh tu tak perasan lagi. Oh tak perasan lagi. Asalnya nak buat hujung bulan 11 lepas. Cakap dekat mic sikit. Asalnya nak tarik mic tarik. Oh tarik. Bawa je. Okey. Asalnya nak buat 23.11 kot. Kita anjak seminggu kemudian sebab bapa lambat datang daripada Sarawak. Oh. Dia kena kuarantin dulu kan kat KL ni. Oh okey. So, macam kena tunggu sikit lah. Tapi tarikh 1 Disember tu kita refer surah 12 ayat 1. Oh gitu. Ingat air tadi. Air? Oops. Air ni? Air. Macam air. Bad air. Oh. Okey, punchline yang pertama dah keluar. Okey, terangkanlah surah 1 ayat 12. Surah 12 ayat 1. 12 ayat 1. Kalau surah 1 tak ada ayat 12. Al-Fatihah sampai 7 ayat je. Gua guna ni. Apa Surah signifikasi Yusuf tu? ayat 1 dia cuma cakap ini adalah kitab yang Al-Quran yang benar daripada ayat-ayat Allah. Tu je, simple je. Oh tu je lah. Background kilat tu. Kilat ke? Dengan audio. Okey. So Ida memilih itu kerana ayat tersebut. Ayat tu. Adakah itu memang sebab utama ataupun itu macam sebab-sebab yang kebetulan? Utama dia. Utama sebab dia. saya punya suami sekarang masa tu bakal suami. Oh masih sebagai suami. Gitu. Apa pun macam bakal nombor kita refer Quran syak yang tu. Dan diamlah sikit. Okeylah. Okey. Kita baru tahulah macam Mat baru kahwin, macam sebelum ni tak tahu tiba-tiba kahwin. Macam Ida pun sama. Ida lagi lah dia punya tiba-tiba tu. Macam Mat kita faham lagi lah. Kenapa Mat faham pula? Mat faham sebab dia Dah tahu dah bertunang macam tu. dah nampak. Dah nampak. Macam Ida tiba-tiba macam Okey, kita tanya untuk dua belah pihak. Kalau macam Mat, macam mana detik-detiknya nak kahwin? Sebab macam tunang pun kau tak beritahu orang sangat. Tunang memang aku tak ada beritahu. Tak ada beritahu. Lagilah tiba-tiba kahwin. Kenapa dengan secara terkejut? Adakah memang sebenarnya dah plan lama? Cuma orang je tak tahu. Dia tak ada terkejut pun sebenarnya. Aku pun tak terkejut lah. Orang lain terkejut. Bukan, maksudnya aku tunang last year bulan 4. Bulan 4. Tahun ni bulan 4 jugalah. Tapi bulan 4 time tu kan COVID apa benda semua. Lepas tu macam extend je lah dulu. Biar. Tapi dalam masa yang sama aku still juga macam kumpul plan. Lepas tu dah dekat-dekat dalam 2 bulan macam tu baru macam yang betul-betul cari tempat apa benda semua. 2 bulan sebelum tarikh tu? Tapi sebelum tu time tu masjid semua tak boleh lagi. Oh yelah. Memang tak boleh. Yang boleh time tu ada yang online. Lepas tu masjid kena 20 orang. 20 orang ke? Kurang tapi tak ramai lah boleh. Tapi tak ramai lah yang boleh yang buat. Lepas tu extend. Lepas tu time tu pula tarikh yang 12 tu lah yang macam semua dah boleh. Yang dah boleh 30 orang apa semua. Itu yang ambil tu lah. Kenapa kau tak nak? Kenapa ke tak nak ambil keputusan untuk online? Sebab tak best lah?
Ke tak syok ke macam tak, ini bukan kahwin ni, ini macam main game online kan. Main game. Macam order je. Pupanda ke. Ada sebab ke macam memang kau nak betul-betul kahwin, ada orang dan juga ada akad itu? Dia kalau boleh nak ada majlis jugalah kalau untuk kahwin ni. Yang kau buat majlis nikah saja kan? Nikah saja. Dan tak kalau tak ada yang macam apa reception tak ada. Tak ada. Belum lagi lah. Belum lagi Ataupun mungkin Najimat kan. Tengoklah nanti macam mana kan. Dan kalau macam Ida pula, sekarang Ida hanya nikah saja kan? Sanding belum lagi ke tak ajak? Reception tu macam dah terlambat dah kot. Kat Sarawak ada soon. Cuma tak dapat balik lagi, so tak ada nak buat lah. Baju semua dah sedia dah, tinggal tunggu masa nak balik je. Tarikh semua dah tahu? Ke tak ada tahu? Tak ada lagi sebab sekarang ni kalau balik kena kuarantin 14 hari. Betul juga. So tunggu cuti dulu lagi. kejap umum baru kita decide tarikh. Betul. Dan berbalik kepada perkahwinan yang sangat rahsia korang berdua ni. Yang paling terkejut ialah Ida lah. Macam mana? Sebenarnya suami Ida pun bukan orang tak kenal lah, semua kenal. Iaitu Ais Stylista kan. Oops. Apa yang ada lagi? Oops kalau tak cantik. Kalau yang cantik Stylista lah. Stylista kan. Macam tu kan. Dan ramai yang tidak menyangka Ai yang telah menjadi idaman hati ke. Macam mana boleh, kita faham sebab Ida memang berkawan dengan Ai yang kita nampak. Macam mana ada terdetiknya cinta itu, bibit-bibit itu. Boleh tak cerita sikit lah. Sebab all of a sudden kan macam kita macam dengan Ai macam faham tak? Faham. Tahu Ida memang selalu mengaji dengan Ai dan selalu macam hang out lah kan. Memang macam kawan. Dia bibit tu taklah beria sangat. Dia macam terus ke next level. Senang je pada next level tu. Dia macam awal tahun ni dah COVID dah masuk tu, dah quarantine dah. Dah quarantine maksudnya bulan 3 je tu. Sebelum masa puasa. Awal puasa. Satu Ramadan baru macam the idea of the nak kahwin tu ada. Maksudnya macam yelah kita dah kawan dah lama, so nak kawan sampai bila. Tapi kalau nak bercinta sebelum kahwin, bercinta beria macam orang, taklah. Sebab bukan boleh buat apa pun. Kita nak kahwin dulu. Jangan ke situ. Macam along the way berkawan tu kita perasan lah masing-masing nak mencari jalan yang lebih baik daripada sebelum kan. So macam kami berdua we try to find Allah first before we found each other. Baru nampak sebenarnya ini dia lah orangnya. Dia lah orangnya. Okay, kalau macam mana, aku tak tahulah pasal kau punya isteri, tapi macam mana boleh terinitiate-nya nak kahwin? Ke kau bercinta dulu sebelum dengan dia? Bercinta dulu. Cintalah. Sebelum bercinta, lepas tu tunang, lepas tu tahun ni macam dua-dua masing-masing lah. Masing-masing macam kalau boleh nak tahun ni juga. Maksudnya kalau boleh nak tahun ni juga kahwin, apa benda semua kan. Itu yang masing-masing macam try lah, buat lah macam apa yang boleh semua kan. Itu yang start cari semua lah. Tapi macam mana kau start macam jom kahwin? Akan tengok macam borak-borak je lah. Macam selalu kalau bab kahwin ni, kalau borak-borak masa tengoklah kalau macam tengah pergi makan, tengah makan borak kahwin pressure kan. Pressure tak pressure. Itulah pasal aku maksudnya macam tengah makan tu borak pasal kahwin macam tertelai liur jugalah. Nervousnya. Kalau tengah makan lah. Tengok kalau time kita orang jumpa, time tu kalau rasa borak lah pasal kahwin, macam agak-agak bila, macam masing-masing tanyalah kan. Yelah. So bila kau jumpa parents dia ke atau hantar wakil? Parents jumpa yang ini masa kahwin maksudnya macam nak pergi merisik lah. Macam nak kena hati. Masa tunang dulu lah. Tunang lah. Kau pergi dah sekali dulu, masa tunang dulu sekali tu. Lepas tu cakap memang tahun ni bulan 4. Tapi kan sebab ada COVID semua macam tadi, tak jadi. Lepas tu lagi sekali tu dalam 2 bulan, sebulan macam tu lah, baru macam cakap balik. Tapi time tu tak boleh rentas negeri lagi. Dia duduk mana? Dia duduk, mak dia dekat Kuantan. Luar KL lah. Okay. Lepas tu jumpa, tak jumpa pun. Macam dia yang cakap semua. Lepas tu mak dia okey semua. On lah. Kau buat on lah. Macam mak aku dah bukanlah tahu, dia tak tahu pun. Dia bukan dah kita orang buat dulu semua. Macam kita orang buat dah semua dah okey, semua dah ada, baru bagi tahu.
Bagi tahu mak kau. Parents kita orang Parents kita. Maksudnya dah. Kedua orang agak terkejut juga sebenarnya. Bukan korang terkejut. Parents kita orang pun terkejut jugalah. Tapi diorang terkejut yang gembira lah. Tapi kita orang pun explain lah. Lepas daripada itu kita explain. Sebab kalau boleh bukan tak nak involve. Macam mana tak nak menyusahkan. Itu satu lah. Tapi tak nak macam nanti kalau banyak-banyak campur tangan. Campur tangan nanti kan jadi benda ni sebenarnya senang je. Bila banyak campur tangan jadi susah. Tak macam itulah. Bukan tak nak diorang involve, nak juga. Tapi dalam 2 minggu sebelum nak tu kita orang dah bagi tahu jugalah. Okey, sebabkan korang kahwin di kala situasi yang pandemic. Sangat pandemik ni. Dan kita juga selalu tengok orang kahwin. Kita pun tolong kawan-kawan kita kahwin jadi bridesmaid ke apa. Korang rasa kahwin masa tak ada COVID dengan kahwin semasa COVID, mana yang lebih macam boom, best juga maksudnya mana lagi best? Kalau sebab korang mungkin dah tahu. Sekarang korang agak unik sebab kahwin semasa pandemik. Jadi mana yang lagi best? Aku tak cakap senang. Sebab senang obviously lah. Yang masa COVID lah. Masa COVID lah kan. Sebab banyak benda yang boleh tolak. Tapi yang best mana? Kalau sebelum COVID tak tahu, tak pernah kahwin. Yelah, tolong orang kahwin. Aku rasa yang senang tadi Yang best. Kalau yang senang best, mana? Senang. Yang best Bukan best masa kahwin tau. Dia moment ke apa ke? Yang kalau best masa COVID ni kot. COVID. Kenapa? Satu jimat lah. Jimat. Ada betul. Tu tak boleh nak satu dinafikan. memang jimat banyak lah. Kalau macam sebelum ni macam orang macam puluh-puluh K benda semua. Kalau masa time ni macam 5,000 pun dah cukup lah. Boleh dapat macam tu lah. Tapi yang tak best ni pula, dia ada best, dia tak best lah. Tak best macam tak dapat nak invite semua family daripada yang dekat kampung apa benda semua. Tak dapat benda tu lah. Momen bersama keluarga, nenek semua datang kan. Tak dapat benda tu lah. Itulah. Ida ada pendapat sendiri? Kalau mudah tu yang COVID lah. Tapi kalau best kalau best masa sebelum COVID, sebab sebenarnya Ida kahwin, Mak Ida tak boleh datang sini. So Mak Ida tak ada masa Ida kahwin. So I wish macam family ada. Tapi yang ada cuma bapa dan adik-beradik yang ada kat KL je. Yang daripada sana tak boleh travel ke sini. Tapi kalau dari segi plan kahwin tu, COVID ke tak COVID ke, memang Ida mengimpikan perkahwinan yang macam very intimate lah. Kawan-kawan dekat dan family saja. Tapi itu pun yang memang Ida terapkan pun kan. Sebab macamnya kawan-kawan yang macam rapat dengan Ida saja dan juga beberapa family macam kan. Dan seterusnya kalau bila kahwin dengan COVID, korang kahwin dengan time COVID. Kahwin dengan COVID. Salah. Korang kahwin time COVID. Dan korang je boleh lalu momen-momen tu. Okay, selain murah, apa lagi perkara yang kau rasa best juga kahwin time COVID? Apa ada tak? Ada tak? Mesti ada. Macam kalau macam aku kalau pendapat aku rasa bestnya tak ambil orang, tak ambil gambar lama-lama. Penat dah Ida punya. Betul Ya Allah. Sebab aku kahwin kan, kita kan bila sanding tu kan orang kan beratur kan. Tu kita nak pergi ambil gambar untuk gambar wedding kita sendiri yang dekat sampai-sampai cantik. So aku rasa macam penatnya. Bila orang kahwin COVID, ya Allah bestnya. Terus baca balik, nikah balik rehat dia. Kan? Okay? Macam Ida hari tu dia ada photography session juga. So memang penat walaupun tak ramai. Tapi sebab dia macam kelompok-kelompok, maksudnya yang ni suami isteri, yang ni suami isteri. So macam 2 jam tu pun macam ya Allah penatnya berdiri. Lepas tu nak kena record video tu lagi kan, shoot buat video kahwin tu kan. Penatnya macam manalah artis kahwin, macam manalah orang yang kahwin macam bukan time COVID yang dia punya tetamu dia beratus orang tu. Nak kena naik turun kan. Dia bukan sombong tau, dia macam penat. Kita pun manusia juga. Tak kuasa melakonkan macam kau nak kena pandang pandang tu Mat. Senyum Mat. Senyum. Sentiasa senyum lah, kena sentiasa senyum. Itu yang penat tu. Tengok macam kau Mat, apa yang kau rasa best juga kahwin time COVID ni? Dia mudah lah. Maksudnya proses semua benda tu sebenarnya macam kau boleh, benda tu mudah je. Macam tak ada yang benda-benda macam mana nak cakap, benda tu tak meleweh lah. Bukan, dia benda macam orang yang sebelum ni takut macam benda macam nak kena buat yang besar-besar, ramai-ramai apa benda semua. Tapi macam sebenarnya benda tu mudah je. Kau nikah, lepas tu kau buat makan-makan sikit, lepas tu dah settle lah. Tapi betul juga lah. Betul lah macam aku rasa bila COVID ni dia sebenarnya membuka mata orang ramai. Tak kisahlah orang tua ke muda ke, bahawa perkahwinan itu sangat mudah. Dan tak perlu
nak grand sangat pun. Hanya sekadar macam aku nak buat yang ayat wajib susah. Yang wajib lah. Wajib, betul. Hanya nak untuk menyatukan dua insan sebagai seorang suami isteri. Dan soalan seterusnya ni memang kat best tak kahwin? Mat, perspektif Dah lu. Ida nak tahu perspektif lelaki. Dengan perspektif okay, Mat. Best. Kita tolak tepi yang tu. Dia best. Kalau best daripada segi kalau macam yang sekarang ni lah, walaupun baru seminggu 2 minggu kan. Tapi benda tu yang bestnya kalau macam makan, lepas tu macam bersuap lah. Bukan bersuap. Makan tu ada macam ada orang buatkan, kadang ada orang buatkan. Lepas tu kalau tak makan lagi dia akan tanya apa benda semua. Macam dulu pun ada juga masa bercinta, tapi dia tak sama dengan bila yang dah kahwin ni. Bila dah kahwin ni, kalau macam contohlah kalau macam tak makan dia orang akan tanya, dia akan tanya dia orang macam ramai kan. Macam lebih daripada satu tu. Berapa orang kau kahwin? Salah cakap ni. Dia akan macam dia akan macam tanyalah, dia macam kalau walaupun aku kerja, dia kerja, dia akan macam skip tanya dah makan ke. Lepas tu nanti kalau macam cakap makan dekat kafe, lepas tu nanti dia macam kesian macam makan dekat kafe macam tu je lah. Itu yang aku macam terkilan macam kenapa tak boleh masak kan macam tu. Tak boleh nak masakkan sebab dia pun kerja, aku pun kerja. Benda macam tu je lah. Kau dah kahwin dah seminggu tak masuk seminggu kan? Tak masuk lagi, baru seminggu, nak masuk 2 minggu. Minggu ni minggu kedua lah. Kita shoot Jess? Ingat Jess nak cakap something. Okay, seminggu ni apa yang kau rasa macam sweetnya bini aku selain yang tadi tu lah? Sabar Ida, kau sabar. Yang paling sweet macam sweetnya bini aku. Tak sweet pun macam ni time bercinta. Kesian ada Mat. Sekecil-kecil pun Mat. Sebab kadang-kadang wish morning apa rasa? Wish morning Wish morning lah. Pagi-pagi macam bangun macam morning Itu je lah bagi aku. Bagi aku situ je lah. Selalu sebelum ni teks kan? Sebelum ni macam teks je. Cuba ketan sikit lah bawah mulut masing-masing. Tipu lah manusia mulut busuk boleh bagi. Laki ke perempuan ke sama. Jangan nak tipu. Itu je lah. Okay, dan Ida pula banyak ni aku rasa ni. Dah tahu morning lah apa lah. Tak, itu tolak tepi. Tak tepi dia. Okay, dia best sebab dapat duduk sama-sama serumah dengan best friend. So jadi seronok. Kalau dulu macam kita kawan, ada batas masa, batas jarak, kan jauh, pergaulan semua ada batas. Sekarang ni macam duduk serumah. Kita duduk serumah, senangnya. Okay, macam-macam senang semua benda. Macam seronok. Kalau itu lah kalau macam Ida, apa benda yang macam bila I buat something tu macam Ida, sweetnya laki aku sweet sebenarnya. Dia memudahkan semua kerja Ida. Sebab such as contoh kalau Ida masak, kalau Ida chef, dia assistant, dia akan potong. Ida tinggal masak je. Kalau Ida basuh baju, dia akan sediakan baju. Toleransi. Kalau Ida bangun, kalau Ida kerja, kalau Ida nak pergi kerja macam mana baru pagi kan, dia akan sediakan baju. Kita orang, kalau dia kerja pagi, Ida akan sediakan baju dia. So, dia ada stylist dia sendiri sekarang ni. Macam pelik je kalau Ida stylistkan dia, sebab dia mana seorang stylist. Itu Ida sangat terkejut. Macam dia serahkan dia punya fashion sekarang pada Ida. Ya ke? Jangan berturban. Dia turunkan. Tiba-tiba air berturban sudah. Air botol apa dia? Apa macam sebab Ida tak bukannya yang bawa bekal air tau keluar. So macam nampak air, ada orang letak air dalam botol, ada orang letak botol air dalam beg masa dia kerja. So macam tiba-tiba ada. Sweet lah. Itu hadiah orang bagi. Lepas tu ada kawan dia bagi baju Mr. and Mr. Stylista. Couple shirt, couple t-shirt lah. Yang kita orang masa kawan memang tak suka pakai baju sama. Kalau dia pakai baju sanggup sama, balik sanggup keluar. Kan bagi ikut tu. Tapi sekarang dah kahwin macam. Tapi tu kan tanda-tanda cinta sejati. Masa kawan. Kahwin sekarang dah boleh. Sebelum selalunya apa pendekatan yang korang ambil untuk meredakan kemarahan korang punya tulang rusuk dan juga suami masa dah berkahwin ni? Dah kahwin ni dah. Apa inisiatif dah? Mungkin orang kat luar macam bang, saya nak pujuk saya punya girlfriend, boyfriend. Ada tak cara? Mana tahulah. Janganlah cerita garau-garau besar apa. Cerita macam ni korang pujuk selalunya. Tapi kalau yang berkesan. Yang masa kahwin ni awal-awal tak bergaduh lagi, tak tahulah. Belum lagi lah. Tak ada lah. Tapi kalau macam masa bercinta tu, masa bercinta, tips-tips lah. Belikan hadiah ke iPhone 12. Masa bercinta kena, aku rasa kalau masa dulu kena pujuk lah, kena rajin pujuk lah. Macam mana pun kau kena pujuk je lah. Sebab mak lelaki apa? Kan? Kalau lelaki memang kena pujuk. Okay, tanya yang perempuan, betul ke perempuan ni memang nak kena pujuk je?
Sebab berdasarkan Mat punya, kena rajin pujuk dengan kau kena tahu macam mana nak pujuk lah. Kalau macam Ida mungkin berdasarkan kawan-kawan ke, sebab nak kata Ida merajuk dengan air macam pelik pula. Tapi dia try merajuk. Ada cuba merajuk? Ada cuba. Tapi dia pandai. Dia kan buat lawak. Aku kan gelak balik. Aku tak jadi nak merajuk. Tapi setakat ni dah sebulan kahwin, dia lain tau sebagai kawan yang sebagai suami. Benda cara tu pujuk dia, diri dia tu, cara dia layan Ida. So Ida macam baiknya dia ni sebenarnya kan. Kalau dulu, kalau kenal dia sebagai kawan, kita takut tau. Takut nak ni. Rupanya dia baik. Apa yang tu? Takut nak bergaduh. Takut nak bergaduh, takut dia marah ke apa. Takut nak merajuk, takut respon dia tu. Kita tak boleh terima lah. Tapi somehow masa dah kahwin, bila Ida try merajuk, baik je cara dia tu. Dia pandai lah pujuk. Dia pandai pujuk lah. Tapi Ida banyak dapat nasihat. Sebab kita ada guestbook yang punya wish tau. Ramai yang nasihatkan macam banyak bersabar 5 tahun pertama. Cuma kita tak ada nak reply sebab tu macam bertulis. So macam nak tanya Haikal sebagai seorang yang dah berumah tangga. Apa maksud dia orang macam 5 tahun pertama tu kena sabar? 5 tahun pertama tu ialah kemunculan perangai-perangai yang mungkin time bercinta kita rasa dah kenal betul-betul. 5 tahun pertama tu lah perangai yang betul-betul perangai keluar. Yang kita boleh nampak macam mana dia macam cuma bezanya itulah orang cakap cabaran tu Haikal rasa kerana cabaran untuk tahan, kerana bila kita bercinta, syaitan kecil je yang kacau kita. Bila kita dah kahwin, syaitan tu lagi besar. So kadang-kadang sekecil-kecil benda pun boleh bergaduh. Cuma bezanya itulah Allah cakap kita hidup kan berpasangan. Bila berpasangan ni mestilah ada macam yin and yang lah. Makin kuat Kau lah. ada kekuatan, kekurangan dan kita cover. Cuma bezanya seutuh mana korang punya kekuatan untuk tahan. Sebab kita kahwin, orang macam tu salah banyak orang cakap bila kita kahwin ni dugaan ada berat dan ada ramai yang tak nak carry sebab kesabaran kita sesama pasangan. Memang kena bersabar sikit, memang kena tahan sikit. Walaupun dalam otak kau tu bermacam-macam perkataan yang nak keluar, kena tahan. Lagi-lagi lelaki. Sebab kalau perempuan memang tendensi dia untuk melepaskan kata-kata dia kerana dia ada period. Period satu lagi dia berjiwa lembut. Dia memang lumrah dia dia nak cakap memang dia akan keluar macam-macam. Tapi lelaki memang kita kena sabar. Kena serap kena dia. tahan kena tahan serap lepas balik serap je. Sebab itulah kalau di basikal pun sorok-sorok. Tak, itu memang lumrah. Kena toleransi lah. Memang, tapi 5 tahun pertama tu jangan percaya bulat-bulat sangat benda tu sebab itu orang cakap. Kalau kita betul-betul memahami, menjaga, insya-Allah tahun pertama pun kan tak ada apa-apa. 5 tahun pertama tu pun tak ada apa-apa. Asalkan sentiasa menghormati sama sendiri. Hormat lah. Hormat lah walaupun yang pentingnya hormat lah. Yang lelaki janganlah rasa macam kau tu ketua keluarga sangat, dan perempuan tu janganlah rasa suami kau tu tak guna sangat. Cari kebaikan dalam setiap keburukan. Mesti ada punya. Kalau macam senang cerita, macam lah kau baik sangat. Masing-masing ada kekurangan kan. Betul. Kita semua masih ada kekurangan. Jadi so bila dah kahwin ni, aku tak nak tanya pasal anak lah, sebab masing-masing masing-masing lah kan. Tetapi apa kata-kata yang korang boleh ucapkan kepada pasangan korang, kalau tentulah diorang tengok kan. Rasa mungkin I tengok mungkin Okay. Dah dulu lah. Bagilah ucapan ni dah dulu lah. Ini ucapan public, the sweet dia lagi banyak lah. Lagi special. Untuk yang baru, dah sebulan. So macam time tu lah nak passing. Yang baru Okey lah, tak pun kau cakap lah dekat cakap dah. Sebab sekarang ni korang dalam fasa tak sampai sebulan lagi, setahun pun berkahwin. Mungkinlah bila menuju tahun demi tahun, korang akan melalui pelbagai cabaran dan dugaan. Boleh tak cakap dekat diri korang untuk cakap dekat diri korang sendiri, apa nak cakap bila kita, kalau contohlah ada berlaku satu pergaduhan ke, tak nak pergaduhan, macam perselisihan faham antara korang dengan pasangan. Apa korang cakap dekat diri korang sendiri? Sebab korang ni masih lagi dalam fasa yang nak mengenal dunia perkahwinan. Apa nak cakap dekat diri korang? Sebab mungkin korang bila tengok video ni balik, alamak, betul juga apa yang aku cakap masa aku baru kahwin ni. Kalau macam aku rasa, kalau untuk aku lah, diri aku rasa okay. Untuk diri aku cakap je untuk diri kau. Cakap je Mat. Aku harap macam aku dapat mendidik lah. Sebab nak mendidik
orang lain daripada macam mana, orang yang macam sebelum ni tak ada apa-apa dengan aku. Lepas tu aku nak kena mendidik orang, isteri aku lah. Aku harap aku dapat mendidik dengan betul, dengan cara yang betul. Macam sebab banyak benda. Lepas tu nanti kalau dah ada anak lain pula nak kena mendidik. Lepas tu tanggungjawab tu makin besar. Aku dapat buat tanggungjawab aku tu lagi, dapat jaga tanggungjawab aku semua lah dengan elok lah. Tu je lah. Tak ada ayat-ayat yang macam Mat, perkahwinan ni tak ada macam tu ke? Tak ada ke ayat-ayat macam tu? Perkahwinan ni tak adalah. Aku nak cakap kat diri kau sendiri ni, yang kau akan tengok balik ni. Mungkin dalam 5 tahun ke 10 tahun. Nasihat tadi lah, nasihat aku untuk diri aku tu. Oh tu nasihat. Okey, nanti terimalah. Kalau Cik Ida ada tak nasihat untuk Ida yang berada mungkin 5 tahun, masa depan? Mungkin melalui tengok ni, alamak, rupanya indah ketika itu. Macam mungkin ini akan memberi satu kemanisan semula yang baru ketika mungkin 10 tahun akan datang. Kepada Ida 5 tahun akan datang. Tahniah, masa kekal di situ. Taklah. Ida harap Ida sendiri akan mampu jadi seorang hamba Allah yang sabar dalam perjalanan ke depan. Tak mudah nak terasa hati, sebab perempuan kelemahan dia pada hati dia, emosi dia. So kena pandai kawal emosi supaya tak mengguris perasaan suami dan siapa-siapa pun, keluarga terutamanya. Lepas tu semoga tak membuat keputusan terburu-buru, berfikir secara rasional dululah sebelum buat keputusan tu. Dan apa? Apa perempuan tahu Ida nak cakap dengan Ida. Ida nak cakap Ida ni. Ali. Biarlah dia nak nangis pun. Dia paksa. So macam seperti mana semoga perasaan dan rasa macam excited tu sama macam sekarang. Takkan pudar lah. Nak dalam nak menempuh cabaran yang akan datang tu. Sentiasa ready. Betul. Okay. Ready mental, physical. Alright. Betul. Thank you guys kerana meluangkan masa. Right, aku nak ucapkan semoga korang berada dalam keadaan yang baik-baik saja dengan pasangan. Dan semoga gaduh tu biasa. Tak gaduh tu yang luar biasa. Kalau tak gaduh tu maksudnya ada benda yang luar biasa di luar. Sebab bahaya dia orang katakan. Pelik macam terlampau bahagia, macam terlampau tak boleh juga macam mesti ada something wrong somewhere. Tapi kalau dapat yang betul-betul baik, alhamdulillah lah. Cuma dapat tu rare lah. Memang sangat rare. Tapi itulah. Okay, thank you Ida, thank you Mat. Maksudnya Ida dapat yang rare lah ni. Rare juga ni. Baik, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Dan siapa yang nak kahwin tu belum lupa nak cakap. Ada tak ucapan-ucapan untuk mereka yang mungkin time ni dalam macam masih lagi terfikir. Alamak, betul lelaki lah saya takut. Betul aku nak kahwin ni. Kahwin. Macam ada untuk orang kat luar sana yang mungkin luar aku rasa kahwin je lah. Bukan tak payah takut. Macam benda tu benda elok kan. Kahwin tu pun macam benda yang elok. Salah satu sunnah, macam memang sunnah kan kahwin kan. Kahwin je lah. Kalau takut macam duit tak cukup ke apa, itu lepas kahwin tu nanti mesti ada jalan punya lah. Tak payah takut lah aku rasa. Sebab aku pun baru tak boleh nak cakap lebih sebab baru berapa minggu kan. Tapi aku rasa macam benda tu mesti ada jalan. Kalau kau ada masalah ke, masalah duit ke, mesti ada jalan jugalah macam mana pun. So tak payah takut lah kot. Kalau Cik Ida? Kalau macam Ida dulu memang tak nak kahwin kan. So macam buat keputusan untuk kahwin sebab fitrah manusia kan memang berpasang-pasangan. So kalau nak hidup sendiri tu kira melanggar fitrah lah kan. Jadi kahwinlah. Sebab bila kahwin tu semuanya akan mudah. Dan kahwin tu juga satu kewajipan. Satu, dan kalau kahwin umur 26 tahun itu adalah sunnah Rasulullah. So macam bila nak mendirikan rumah tangga ni memanglah banyak dugaan cabaran dia, tapi buat je. Sebab benda baik, InsyaAllah Allah pasti akan mudahkan. Kalau rasa macam takut tak cukup ke apa, buat ikut kemampuan. Betul Kan? Time ni lah nak kahwin sekarang sebab COVID ni, kalau tak jemput pun orang faham. Tak faham. Walaupun ada yang tak faham. Tak apa, kita taruh tepi lah. Kalau tengok podcast Tinker boleh tengok kat YouTube channel. Dan kalau nak dengar podcast Tinker boleh dengar kat Spotify, Apple Podcast dan tempat-tempat yang ada podcast. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat kahwin. Bye-bye.